Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini. Baru-baru ini kita mendapat satu berita yang rasanya gembira, di mana harga telur telah menurun. Terdapat banyak respon daripada masyarakat mengenai berita penurunan harga telur ini, tetapi terdapat banyak juga respon yang seolah-olah tidak berpuas hati. Ada yang berkata penurunan harga itu terlalu sedikit dan tidak memberi apa-apa impak kepada mereka, dan adalah lebih bagus jika kenaikan harga diesel itu tidak berlaku. Apakah pendapat kalian semua? Kalau begitu, jom kita dengar apakah penjelasan daripada Perdana Menteri sendiri tentang isu ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menjelaskan rasional di sebalik keputusan kerajaan menggunakan penjembatan rasionalisasi subsidi untuk menurunkan harga telur sebanyak 3 sen. Pada masa yang sama, Anwar hari ini berkata dia akan meneruskan cara lain untuk menggunakan semula simpanan yang boleh membantu meringankan beban orang ramai. Jelasnya, kajian mendapati telur paling banyak dimakan oleh keluarga Malaysia, terutamanya isi rumah berpendapatan rendah yang boleh mengambil kira-kira 4 biji telur sehari. Oleh itu, kita panggil syarikat-syarikat ini bincang berapa untung sebulan. Beritahu sekian, tak boleh kurang sikit. Untung bukan rugi, kurang sikit untung supaya kurangkan beban. Itulah saya umumkan semalam turun harga telur, sebab telur ini paling banyak dimakan oleh rakyat-rakyat di bawah. Katanya ketika berucap pada Majelis Korban Perdana di Masjid Jamek Cerok Tokun bawah di Bukit Mertajam. Malaysia kini telah mendapatkan rekaman ucapan Perdana Menteri itu. Pada Isnin, Perdana Menteri mengumumkan harga runcit baru telur grade A, B, dan C masing-masing berharga 42 sen, 40 sen, dan 38 sen, turun 3 sen setiap satu. Kerajaan kini akan membelanjakan 10 sen untuk memberi subsidi bagi setiap telur yang melibatkan perbelanjaan 100 juta ringgit Malaysia. Peruntukan subsidi telur pada 2023 ialah 927 juta ringgit Malaysia. Pengumuman harga telur Anwar itu dipersendakan setengah pihak, dengan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata dia menjangkakan langkah yang lebih mantap untuk menangani peningkatan kos sara hidup. Kerajaan telah mula menyelaraskan subsidi bahan api bulan ini bermula dengan diesel, dengan tujuan menyalurkan subsidi terus kepada mereka yang memerlukan melalui pemindahan tunai atau card fleet untuk industri. Walaupun kerajaan tidak menjangkakan kos meningkat akibat penarikan subsidi menyeluruh, namun Anwar ketika berucap hari ini turut mengakui kos sara hidup masih ramai memberi kesan kepada orang ramai. Sebab itu kita cari jalan di mana boleh turun harga, kata Perdana Menteri lagi. Muhyiddin berkata benar, manakala Anwar menipu rakyat. Rakyat mangsa kenaikan harga diesel. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin tepat menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat langkah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim menaikkan harga diesel sebanyak 1.20 ringgit atau 56% daripada harga sebelumnya. Muhyiddin juga menegaskan bahwa Anwar menipu dengan mendakwa kenaikan harga subsidi ini hanya akan menjejaskan golongan maha kaya dan warga asing. Hakikatnya, kenaikan harga diesel ini menjejaskan kehidupan rakyat biasa serta meningkatkan kos operasi pesawah, petani, peladang, peniaga kecil, dan kontraktor kecil. Tidak sampai 48 jam selepas kenaikan harga diesel diumumkan, beberapa sektor telah mengumumkan kenaikan harga perkhidmatan dan barangan masing-masing. Pengeluar konkret, syarikat penunda kenderaan, dan pekebun sayur di Cameron Highlands adalah antara yang
terawal mengeluarkan notis kenaikan harga. Persatuan Pengusaha Lori Tipe menyatakan kos bahan binaan akan meningkat sebanyak 30%. Terdapat keluhan daripada kontraktor kecil mengenai kenaikan harga tanah selori tayar 6 daripada Rp180 kepada Rp250 yang sudah pasti akan meningkatkan kos pembinaan rumah. Walaupun tiada notis rasmi, terdapat keluhan pesawah bahwa kos mengerjakan sawah meningkat daripada Rp450 serulung kepada Rp738 serulung. Sewa traktor meningkat daripada kos Rp80 ke Rp120 serulung. Kos pengendalian mesin padi meningkat daripada Rp130 ke Rp180 serulung. Sewa backhoe JCB pun naik daripada Rp450 sehari kepada Rp550 ke Rp700 sehari. NGO Kebajikan Malaysian Relief Agency MRA menyatakan kegiatan membantu rakyat turut terjejas akibat kenaikan harga diesel kerana kenderaan 4-wheel drive yang mereka gunakan untuk mengangkut barangan bantuan menggunakan diesel. Malah kerajaan tidak pernah terfikir bahawa lembu korban dan tong gas juga diangkut dengan kenderaan diesel. Dengan kenaikan harga diesel, harga satu bahagian lembu korban meningkat Rp100 dan harga satu unit tong gas meningkat daripada Rp31 kepada Rp35. Tidakkah ini menyentuh kehidupan rakyat biasa, bukan golongan mahakaya dan warga asing? Kenyataan Muhyiddin mewakili suara rakyat biasa, pesawah, petani, peladang, penegak kecil dan kontraktor kecil yang terkesan akibat kenaikan harga diesel. Tidak ada satu perkataan pun dalam kenyataan beliau yang menyebut beliau menyokong penyelundup. Seperti mana yang dijangka Perdana Menteri ke-10, Menteri-Menteri dan Kerajaan Madani amat defensif, berada dalam penafian in denial dan bersikap kami tidak pernah salah apabila berhadapan dengan kritikan rakyat dan pemimpin pembangkang. Dalam mod defensif, mereka dengan pantas melabel dan menuduh pengkritik mereka sebagai menyokong golongan mahakaya, warga asing, ketirisan dan penyelundupan. Dalam mod penafian, mereka tidak dapat menerima hakikat bahawa tindakan mereka telah mengakibatkan kesusahan kepada rakyat, peningkatan harga barang dan peningkatan kos dalam sektor binaan, pertanian, perkhidmatan dan banyak sektor yang lain. Dalam mod kami tidak pernah salah, yang salah akhirnya adalah rakyat. Bagi mereka, tidak mengapa untuk kerajaan menaikkan harga diesel dan kadar SST dalam sektor logistik. Itu tidak salah. Yang salah tetap rakyat. Walaupun mereka terpaksa menaikkan harga barang dan perkhidmatan disebabkan peningkatan kos berikutan kenaikan kadar SST dan harga diesel. Malah nelayan pun dipersalahkan atas kegagalan kerajaan mengawal ketirisan dan penyelundupan diesel. Walaupun cerita menteri mengenai penyelundupan diesel oleh nelayan ini tidak masuk akal, namun yang salah tetap nelayan dan yang salah tetap rakyat. Mereka gagal menerima hakikat bahawa langkah menaikkan harga diesel ini dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa proses libat urus dengan pemegang taruh, tanpa mekanisme yang jelas, dan dengan perancangan separuh masa. Selepas mengumumkan kenaikan harga diesel, barulah mereka sedar yang mereka terlepas pandang banyak perkara, termasuk mengenai mesin yang digunakan oleh pesawah, petani dan peladang serta kekerapan penggunaan mesin dan kenderaan diesel dalam sektor ini. Malah mekanisme sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan penentuan had kad fleet pun belum diperincikan dan dimuktamadkan. Selepas dihujani kritikan demi kritikan dan keadaan menjadi huru-hara, barulah wakil kerajaan terhekeh-hekeh melakukan libat urus. Tidakkah ini contoh ketidakcekapan, kebebalan dan kegagalan merancang kerajaan Madani? Adakah semua perkara yang disebut tadi adalah mengenai golongan mahakaya, warga asing, ketirisan dan penyelundupan? Tidak sama sekali. Naratif golongan mahakaya, warga asing, ketirisan dan penyelundupan adalah naratif ciptaan kerajaan
untuk memberi justifikasi kenaikan harga diesel dan penafian hak subsidi rakyat. Ia juga naratif untuk menutup penipuan dan kelemahan, penguatkuasaan, serta kepincangan perancangan kerajaan. Hakikatnya, Anwar telah gagal menunaikan janji untuk menurunkan harga minyak. Rakyat tidak marah jika Anwar tidak pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak 24 jam selepas dia mengangkat sumpah. Rakyat marah karena Anwar pernah berjanji tetapi tidak mengotakkan janji. Hakikatnya, Anwar juga menipu apabila mendakwa kenaikan harga diesel ini hanya memberi kesan kepada golongan maha kaya dan warga asing. Sedangkan ramai rakyat biasa terjejas dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan berikutan perancangan separuh masa Anwar. Adakah Muhyiddin menyokong penyelundupan apabila mengkritik Anwar? Tidak. Muhyiddin hanya menegaskan bahwa pertamanya, Anwar adalah penipu. Keduanya, Muhyiddin mahu menyadarkan Anwar bahwa bukan golongan maha kaya dan warga asing yang terjejas, tetapi rakyat biasa yang menjadi mangsa kepada dasar perancangan separuh masak dan tindakan Anwar menaikkan harga diesel. Penulisan ini telah ditulis oleh Tun Faisal Ismail bin Aziz, Ketua Penerangan Bersatu Wilayah Persekutuan. Jadi pendengar di sana, apabila telah mendengar penulisan beliau tadi, apakah pendapat Anda? Adakah Muhyiddin betul dan Anwar itu salah? Atau sebaliknya? Mungkinkah ada sebab lain kenapa tindakan Perdana Menteri ke-10 kita, Anwar melaksanakan dasar-dasar seperti ini? Adakah ia satu langkah yang terburu-buru? Atau ia adalah satu langkah yang betul? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share.